Salam FS dan semua pendengar. Nama aku Mimi. Kisah ini berlaku pada beberapa tahun yang lalu. Kami tinggal di utara. Ia merupakan kisah abang aku yang ingin berpindah ke rumah sewa selepas dia berkawin. Abang aku ni seorang anggota badan beruniform. Kakak iparku juga bekerja di kawasan orang beruniform di bahagian pejabat. Kakak iparku asal dari Sarawak, menunggu masa untuk posting dekat abang aku. Jadi, aku, mama, abah dan adik aku datang KL, tolong abang aku pindah rumah. Abang aku pun ceritalah kata ayah aku nak cari rumah sewa. So, kawan ayah aku cakap rumah dia kosong. Boleh je nak sewa, tapi kondominium. Bilik ada 3, tandas ada 2. Sewa dalam RM500 rasanya. Heran juga murah betul sewa. Tapi kami semua tak adalah fikir bukan-bukan. Sebab nak cari rumah dekat KL ni, manalah nak dapat RM500 kan? Bilik je pun dah beratus. Kalau tak silap, kondo tu dalam 6 tingkat. Siap ada lift lagi. Biasalah mama aku tak payah naik tangga. Cerita dia begini. Masa masuk rumah tu, kami masuk okey je. Kami sampai malam dekat rumah sewa tu. Lepas ayah, adik lelaki dan abang aku angkut barang masuk rumah, diorang nak beli makanan di kedai. Tinggallah aku dengan mak aku. Tugas aku dan mama mengemas pula. Sebelum masuk pun, mama dah cakap, macam tak elok je rumah ni kakak. Aku pun balaslah, tak ada apalah mama. Kemudian, kami angkat beg nak masukkan ke dalam satu bilik yang berdekatan dengan pintu masuk. Masa aku buka pintu bilik tu, terasa angin meluru masuk ke dalam bilik tu. Memang terasa betul angin dia, macam orang pasang kipas level 5 masa buka pintu tu. Terus mak aku cakap dekat aku, rumah ni mengusik kakak. Kelebihan mak aku, dia boleh rasa rumah ni elok atau tak, dan ada benda yang menumpang ke tak rumah ni. Okey, kami pun buat macam biasa. Lepas tu tak bagi tahu dekat abah, adik dan abang aku. Kami pun kemas apa yang patut. Abang aku tinggallah di situ. Dan abang aku ni, dia jenis kalau ada apa-apa, dia selalu diam, tak mau cerita. Dia jenis tak mau susahkan keluarga. Suatu hari, nak dijadikan cerita, abang aku ajak mak aku datang rumah dia. Lama mama tak datang rumah dia. Mama pun setuju nak datang. Kami ni sekolah. Abah aku kata, tak apa, mama pergi dulu, nanti abah datang dengan anak-anak. Mama aku pun naik bas pergi dekat abang aku. Abang aku ambil mama aku bila dah sampai sana. Mama sampai petang. Masa tu abang aku masih duduk sorang, sebab bini dia tak posting lagi. Bini dia akan datang masa cuti je. Tiket kapal terbang bukan murah, nak pergi tiap-tiap bulan. Jadi makan pun kena beli. Mama aku pun ajak abang aku pergi kedai, beli apa yang patut. Sebelum keluar, mama aku tutup lampu ruang tamu dan buka lampu dapur. Balik dari kedai, lampu semua terbuka. Mama aku pun cakap dekat abang aku, tadi mama tutup along lampu ni. Abang aku nak sedapkan hati mama aku. Dia pun kata, mama tak tutup lah. Mama aku cakap lagi, mama tak nyanyuk lagi along. Kita pergi kedai kejap je. Mama tak lupalah. Terus mama aku tanya abang aku, rumah ni mengusikkan along? Bagi tahu mama betul-betul. Abang aku terus bagi tahu mama aku, selama dia sewa rumah tu, berapa kali je dia tidur dekat rumah tu. Dia tidur dekat bilik tempat dia bekerja. Dia balik cuma ambil baju. Masa abang tinggal di rumah tu, dia ni suka tengok filem hantu. Dia cerita dekat mama aku, masa dia tengok cerita hantu tu,
Tiba-tiba selai-selai rambut jatuh dari siling rumah. Panjang pula tuh, dia kata. Terus dia masuk bilik, tutup pintu. Tak berhenti dekat situ. Malam kemudiannya, masa dia nak tidur, dia tutup pintu bilik. Lebih kurang pukul 11 malam. Abang aku tak sedap hati. Pejam mata tak kena, pusing kiri kanan pun tak mau lena juga. Lepas tu, dia dengar suara budak-budak gelak dekat ruang tamu. Dan diorang pasang TV kuat-kuat. Dia kata lagi kecut perut dia bila pintu dia diketuk. Macam nak pecah lagi tu. Dia kata dia nampak bayang kaki mondar-mandir dekat pintu bilik. Nampak dekat bawah pintu yang tertutup. Terus dia ambil bantal peluk, tutup bawah pintu tu. Sebab nak hilangkan rasa takut tu. Dia ambil selimut satu badan. Tak tahu masa tu macam mana dia terlena. Siang ja, terus ambil baju, tak balik dari rumah tu. Mama aku cakap dekat abang aku, jangan duduk lagi dekat sini, kena cari rumah lain. Kemudian abang aku bagi tahu lagi, masa bawa kawan dia teman ambil baju dekat kondo tu, masuk je rumah, tingkap sliding semua terbuka. Padahal masa aku datang, aku nak buka tingkap tu, punyalah ketat nak buka. Lepas tu abang aku cakap lagi, masa duduk sini, ada satu makcik tu tegur abang aku dan tanya duduk rumah mana, tingkat berapa. Abang aku pun bagi tahulah dia duduk dekat rumah sekian-sekian. Lepas tu makcik tu cakap dah. Jumpa abang aku pun dia pergi tempat lain. Yang lagi pelik, masa kami datang situ, tak ada siapa pun tegur dan cakap dengan kami. Dan tak ada siapa pernah lalu depan pintu rumah tu masa kami duduk situ. Kondo tu ada laluan tangga. Mungkin jorang turun tangga dan naik lift di tingkat bawah. Keputusan nak pindah ambil masa sebab rumah dekat KL mahal. Akhir sekali ambil rumah berek. Senang. Mama tak bagi abah, aku dan adik aku datang. Tunggu mama balik. Abang aku memang tak balik rumah lepas mama aku balik. Lepas tu mama aku pun jumpa ustaz. Kemudian mama cerita pasal rumah abang aku, begini begitu. Ustaz bagi kata putus. Dia suruh pindah. Makhluk macam ni boleh merupa jadi anak kita. Tu je ustaz cakap, pindah jalan terbaik. Ending yang paling bengang, mama abah pergi jumpa tuan empunya kondo. Mama cakap anak saya nak pindah dah. Deposit tak payah bagi balik sebab bulan tu tak bayar sewa. Mama cakap rumah encik berhantu mengusik. Yang bestnya, tuan empunya cakap, lah, mengusik lagi? Saya ingat tak mengusik dah. Sambil tepuk kepala. Patutlah sewa murah sangat. Mama aku rasa geram pun ada. Dah tahu rumah tu mengusik, bagi orang sewa buat apa? Abang aku sewa kondo adalah dalam 6 bulan rasanya. Dia cakap dalam 6 bulan tu tak sampai 10 kali dia masuk dalam rumah tu sebab takut menjadi-jadi. Sampai sini saja cerita aku. Jangan kecam jika ada yang tak kena. Hanya perkongsian. Sekian.